Whiteheads, saya rasa tak adalah orang yang tak kenal whiteheads kan. Whiteheads ni adalah masalah yang dirunsingkan oleh ramai orang. Tapi sebenarnya whiteheads ni sebenarnya dia kategori jerawat yang ringan tau. Cumanya yang menjadi masalahnya adalah walaupun dia ringan, kalau kita abaikan jerawat ini, dia boleh berubah menjadi jerawat yang lebih teruk dan lebih sukar untuk dipulihkan. Jadi dalam video ini saya akan bercakap tentang cara nak elak whiteheads dan cara untuk merawat jerawat yang bernama whiteheads ini. Tonton sampai habis. Hi glowy girls, hi glowy guys. Whiteheads ni, kita nak bincang tentang whiteheads ni kan, kena faham dia adalah sejenis jerawat macam saya sebutkan tadi. So jerawat, mana-mana jenis jerawat, dia berpunca daripada pengumpulan sel kulit mati dan minyak berlebihan di dalam liang pori-pori, dekat dalam ya. Dan bersama dengannya terperangkap juga adalah bakteria yang berganda-ganda banyaknya. So kalau whiteheads ni, dia bukan isu dia teruk tak teruk, dia boleh menjadi teruk. Dia memang mula-mula nampak macam biasa saja dan dia boleh menyebabkan rasa tak selesa, rasa tak cantik, itu normal lah kan. Dan dia boleh jadi tunggal, dia boleh tumbuh seketul-seketul, dia boleh juga tumbuh secara banyak pada satu kawasan. Tempat paling biasa ada whiteheads adalah biasanya tempat yang banyak minyak. Muka biasanya, kawasan dada, bahu, belakang badan, ini semua tempat yang normal untuk whiteheads tumbuh. Satu perkara yang saya nak highlight dalam video ini, kenapa hanya bercerita tentang whiteheads, adalah saya nak anda faham ada perbezaan antara whiteheads dengan satu lagi jenis jerawat yang nama dia pustule. Ya, pustule. Pustule ni dia bukan whitehead, whitehead bukan pustule. Tapi sering kali kalau saya buat skin consultation, dia bagi tahu, ni whitehead, tapi bila tengok gambar, oh pustule rupanya. Dia berbeza. So, mari kita berkenalan ya. Whitehead ni dia sejenis closed comedon, ya. Dia adalah jerawat yang comedon. Comedon ni penyumbatan lah maksudnya, yang tertutup ya. Dan dia kategori non-inflammatory acne. Dia adalah jerawat yang tidak meradang. Dia adalah jerawat yang dikategorikan mild ataupun tahap ringan, tak menyebabkan parut. Dia paling utamanya kena tengok benjolan kecil yang kita nampak whitehead ni, dia mesti sekitarnya itu, bintik itu, dia warnanya seakan kulit kita sendiri. Malah benjolan tu pun boleh jadi warna kulit kita sendiri. Itulah closed comedon, whitehead. Walaupun nama dia ada whitehead, tak semestinya dekat tengah dia kena ada putih-putih, tak semestinya. Tadi kita bincang whitehead kan, sekarang kita kena faham apa tu pustule. Okey. Pustule ni dia kategori jerawat yang meradang atau dalam bahasa Inggeris kita panggil inflammatory acne. So dia bukan mild ya, dia adalah jerawat pada tahap sederhana. Jadi dia boleh juga jadi lebih teruk kalau dia melarat, dan dia memang boleh melarat kerana di dalam pustule berlakunya jangkitan bakteria. Sebab itulah dekat tengah-tengah dia ada putih-putih, dan putih-putih itu sebenarnya adalah nanah yang terjadi akibat daripada sel bakteria yang terkumpul, liang yang tersumbat. So biasanya identification yang paling senang nak beza pustule dengan whitehead ni ya, pustule ni di sekitar dia mesti ada keradangan, inflame, dia mesti ada keradangan. So dia ada putih-putih kat tengah, nanah tu tadi, dan sekitar dia ada keradangan. Sebab itulah nama dia ataupun kategori dia adalah inflammatory acne. So whiteheads, kenapa kita perlu rawat dia awal? Nampaknya bunyi tadi macam pustule tu lebih teruk kan? Whitehead kenapa perlu rawat lebih awal? Kerana pada keadaan saiznya lebih kecil dan dia adalah non-inflammatory acne, acne yang tidak meradang, dia lebih mudah untuk dipulihkan sebenarnya. Malah sebenarnya whitehead ni dia boleh hilang secara semula jadi ataupun baik secara semula jadi. Sebabnya bila dia baik secara semula jadi tu, dia tak meninggalkan parut kan? Dia tak macam pustule. Pustule kalau picit je, usik je, ataupun pustule tu dalam tahap yang lebih teruk je, dia boleh meninggalkan parut bila dia baik. Tapi whitehead tidak. So lebih baik kita rawat pada peringkat yang mudah untuk dirawat. Itu sebab kalau nampak je whitehead, think about how you want to make sure you can heal them faster and gentle, dengan cara yang lembut, dan juga tak membiarkan dia melarat.
Satu lagi sebab kenapa banyak kali sejak tadi saya highlight whiteheads ni mesti kita rawat dengan awal walaupun dia boleh pulih dengan sendiri. Sebab kalau whitehead tu dibiarkan untuk satu jangka masa yang lama, dibiarkan sampai dia melarat, dia boleh berlaku keradangan. So bila ada keradangan, cara untuk rawat dia dah berbeza. Tak sama dia. Dia bukan setakat penyumbatan. Bila mana dia jadi pustule ataupun dia lagi teruk whitehead tu, dia jadi penyumbatan plus keradangan. So you will need different kind of strategy to heal something with inflammation. So kita bincang cara nak elak whitehead. Cara nak elak dululah. Kita usahakan nak elak dulu. Elak ni maksudnya muka tu tak adalah lagi whitehead tu. So sebenarnya if you have good daily skincare routine, dah cukup untuk mengelakkan whitehead tu daripada berlaku. Sebenarnya memang mudah. So apa yang perlu dibuatlah mesti ada rutin asas yang baik. Sebab itu saya sangat larang dan rasa sangat, I can say I am very annoyed when someone say you don't have to wash your face in the morning, you don't have to use this, you don't have to use that, ataupun ada orang kata tak payah bilas dengan air je. Sebabnya kalau whitehead tu dah berlaku, step dia dah jadi lain. So let's start with a proper skincare routine. Lagi bagus nak elakkan whitehead. So cara dia simple je pun. Saya selalu sebut dalam banyak video, you got to find yourself a good cleanser which is suitable for your skin type. Bukan yang viral. Jangan beli cuci muka yang viral. Beli yang suitable. Kalau yang viral tu suitable, pakailah. Tak ada masalah. Pelembab yang elok untuk kulit, yang boleh mengimbangi minyak dan juga kandungan air pada kulit kita. Ya. Ketiganya, kena tambah sunscreen anda dan kena pakai sunscreen tu setiap hari because UV light can really do a lot of bad things to your skin. And lastly adalah pakailah exfoliating toner secara berkala. Cari yang lembut-lembut sebab untuk kegunaan 2 ke 3 kali seminggu tanpa muka tu ada whitehead tu, tak perlu yang high percentage of exfoliant di dalamnya, especially chemical exfoliant. So macam mana pula kita nak rawat whitehead? Rawatan whitehead ataupun acne jenis-jenis yang lain, sebenarnya kan antara panduan yang bagus untuk dirujuk adalah yang dikeluarkan oleh KKM sendiri, Kementerian Kesihatan Malaysia. There's this particular document yang bertajuk Management of Acne, which is supposed to be a reference for healthcare providers lah. Tapi untuk kita pengguna ataupun pengamal skincare ni, bagus juga kita tengok sebagai rujukan. So di dalam dokumen itu menegaskan bahawa untuk masalah whitehead yang biasa yang bukan teruk-teruk yang mild the first line of treatment, maksud first line of treatment ni rawatan peringkat paling asas, ada beberapa bahan yang digalakkan untuk digunakan dalam dokumen itu So number one adalah salicylic acid. This ingredient is very good sebab dia boleh unclog your pore. Sebab kita faham whitehead tu disebabkan pore yang clog, betul tak? Selain salicylic acid, bahan lain yang juga disebut sebagai first line of treatment, boleh juga gunakan any AHA yang bagus dan gentle seperti lactic acid. If your skin is quite good and tolerate well with glycolic acid, you can also use that. And juga boleh guna retinoid OTC, over the counter, sebab kita tak boleh nak dapatkan sendiri kan. Retinol sebagai contohnya, sebab retinol ni kalau dalam bentuk OTC memang dia sangat bagus untuk rawat acne, cuma dia akan ambil masa sedikit. So you should be using it every night. So bahan-bahan yang saya sebutkan ini bukan guna semua sekaligus Anyway, in the same document daripada KKM tu tadi, yang Management of Acne, dia juga ada sebut bahan-bahan lain. Tapi kena ingat, bahan-bahan lain disebut tu adalah bahan-bahan yang mana diberikan oleh healthcare provider, maksudnya doktor lah, yang di-prescribe bukan kita beli sendiri. Bahan yang saya sebut ini adalah dalam dokumen yang sama tetapi yang kita boleh dapatkan sendiri. Sebenarnya ada juga bahan-bahan lain, contoh benzoyl peroxide. This is one of my favourite Tapi benzoyl peroxide ni kenapa kita tak guna untuk whitehead? Sebab whitehead dia masalah penyumbatan yang utamanya, jangkitan tak berlaku lagi. But kerana benzoyl peroxide ni ada sifat menanggalkan minyak juga, so you can also use that if at all any other ingredient tu does not work lah. Saya tak melihat dia satu masalah sebab saya pernah guna benzoyl peroxide on my whitehead setelah mengguna bahan lain yang dia tak nak hilang-hilang, so it works for me. You can try, tapi dia spot treatment it should be just on top of your acne lah. Dan juga satu lagi bahan lain adalah sulfur. So sulfur ni dia boleh keringkan kawasan yang ada acne itu, terutama minyak-minyak pada kawasan itu. Memang sifat sulfur tu, it dries up all the extra oil that usually clog your pore. So dengan cara itu dia boleh dengan secara langsungnya boleh menyembuhkan whiteheads.
Apa usaha lain untuk kita melegakan atau merawat whitehead ni atau mengelakkan dia daripada berlaku? Satu lagi adalah menjaga pemakanan kita. So, one thing I want to highlight to you, pemakanan ataupun food is not the cause of acne. Dia bukan sebab atau punca ataupun faktor penyebab acne, tapi dia adalah trigger, ya, dia adalah pencetus. Maknanya, setengah orang makan makanan tertentu, jerawat dia tumbuh. Tapi orang lain makan makanan yang sama, tak ada apa-apa pula, okey je. So, itu sebab kita panggil dia sebagai pencetus. But ada kajian yang menunjukkan sebenarnya ada kaitan antara jerawat dan pemakanan. Ya, kajian ini dilakukan ke atas 783 orang patient yang ada berjerawat, ya, dan juga 502 orang subjek kawalan. Dan pesakit tadi, patient yang ada jerawat tu tadi dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan tu aggravated by food, atau kumpulan yang mana dia punya jerawat diterukkan lagi oleh makanan tertentu, dan satu lagi kumpulan adalah not aggravated by food. So kumpulan yang mana makan makanan yang sama tapi jerawat dia tak jadi lebih teruk, ya. Dan juga diambil tahu juga dalam kajian ini kekerapan mengambil sayur-sayuran. Saya nak highlight ni, sayur-sayuran saya suka. Ikan yang lebih tinggi sebenarnya dan signifikan berbanding dalam kumpulan kawalan. So tadi kan ada dua subjek kan, kumpulan yang berjerawat, kumpulan yang berkawalan. So kumpulan kawalan ni lebih tinggi, lebih kerap makan sayur, makan ikan, makan benda-benda baik-baik lah. Dan juga kajian ini di akhirnya mendapati bahawa pemakanan atau diet yang tinggi kadar glycemic index, ya, kita panggil beban glycemic yang tinggi, pemakanan ataupun pengambilan makanan tenusu, diet yang tinggi lemak, diet yang tinggi iodin dalam pemakanan pesakit-pesakit ni tadi memang memainkan peranan terhadap tahap jerawat. So maksudnya dengan makan makanan begini, ya, yang tinggi glycemic index ni, jerawat tu jadi lebih teruk. Jerawat itu juga, ya, didapati bahawa boleh jadi lebih teruk bila mana pola pemakanan tak teratur. Maksudnya time makan tu tak betul. So anyway, kajian ini dijalankan di Korea, ya. Tapi saya suka kajian ini sebab bilangan peserta kajian tu besar. So memang ada kaitan. So maknanya dekat sini, kalau anda ada whitehead, it is not wrong, dan juga sangat saya galakkan untuk anda tengok balik cara pemakanan anda. Boleh jadi faktor pemakanan itu kalau anda jaga dengan baik, ya, your whitehead boleh reduce dengan lebih baik. So selain daripada kita guna segala bahan yang tadi saya sebutkan. Anyway, for the closing, I want to highlight that whitehead ni benda yang normal, boleh berlaku terutama jika anda yang menonton ni adalah remaja. The fact that your hormone sekarang tengah aktif menyebabkan kelenjar minyak jadi aktif, you have extra oil on your skin, ya. Atas faktor itu memang mudah remaja untuk ada whitehead. Tapi adult pun boleh ada whitehead juga. So if you have whitehead, jangan panik, jangan rasa macam nak selesaikan masalah whitehead tu dalam masa 2 hari, 3 hari. Don't worry, ya. Rutin yang baik will eventually help your whitehead to subside. Dia boleh jadi lebih kurang lah, ya. Dia akan berkurang. Bukan lebih kurang, dia berkurang, ya. Tapi saya pesan jangan picit, jangan ganggu whitehead itu sebab dia boleh lead to irritation, and irritation boleh menyebabkan ada bekas. Something that you do not want, sebab bekas jerawat lain pula cara nak repair dia, tahu, ya. So kalau anda ada whitehead, ya, rutin yang betul membantu, bahan yang betul membantu, dan corak pemakanan anda, you can take a look at it, pun boleh membantu juga. So semoga whitehead anda boleh menjadi jauh berkurang dan juga tidak datang lagi di kulit anda, insya-Allah. Bye bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.